من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan Fadil Tuan Azir, Barisan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Cikgu-Cikgu, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat adik kakak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kehadrat ilahi. Dapat lagi kita bersama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, berzikir dan berniat iktikaf. Seterusnya meneruskan pengajian Al-Quran pada malam ini, yang mana kita mengharapkan ibrah-ibrah yang kita baca melalui penghayatan surah-surah ayat-ayat Al-Quran ini mengundang hikmah Qurani kepada nurani kita, jiwa kita, dan mendapat hidayah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, malam ini kita sambung bacaan Quran pada surah Al-Qiyamah pada muka surat 578 ayat yang ke-20. Tuan-tuan masih lagi berada di surah Al-Qiyamah dan pada juzuk yang ke-29, 578. Nabi SAW menunjukkan kedatangan Yaumul Qiyamah ni, hari kebangkitan, hari kiamat ini, dengan sabdaan baginda, qala Rasulullah SAW, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa jama'a baina isba'aihi. Dan Nabi bersabda, jarak diutuskan aku ini dan hari kiamat seperti dua jari. Dua jari ini, lalu baginda memberi isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk yang ini, tuan-tuan, dan jari tengah. Nabi tunjuk begini, maksudnya betapa hampirnya saat Nabi diutus dengan hari kiamat. Saat itu, tuan-tuan, saat ini umat yang kita berada akhir zaman ini, apa fikiran kita, tuan-tuan? Berapa jarak antara dua jari ini? Dekat, tuan-tuan, digambarkan begitu dekat sekali dengan Al-Qiyamah, hari kebangkitan itu. Jadi, tuan-tuan, selain daripada kita ayat 1 hingga 19 pada pertemuan yang lalu, kita dah pun berbicara ataupun mengupas sedikit iktibar daripada apa yang berlaku pada hari kiamat tersebut. Jadi ayat yang ke-20 ini, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesanan-pesanan itu untuk kita, untuk manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhun yawma'idhin basirah basirah تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي Kalla panjang jaiz munfasil 4 atau 5 harakat kan. Kalla 4 atau 5 harakat dia punya kadar harakat dia. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa ada tanda sin di situ, sakah berhenti sebentar, jangan diambil nafasnya. Waqila man sambok waqila man raqa wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق والتفتي alif lam qamariyah dulu والتفتي الساق بالساق alif lam qamariyah pada al-tafati syamsiah as-saq bis-saq alif lam syamsiah sekali والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Yawma idhini iltiqa'us sakinain. Bila tanwin pada huruf dzal itu bertemu dengan alif lam itu ataupun hamzah wasal itu. Jadi tambahkan nun kecil pada selepas huruf dzal. Nun kecil itu barisnya apa? Kasrah bawah. Yawma idhinil masaq. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Dia tak boleh yauma idzil masaq sebab dia tanwin bawah. Jadi macam mana nak sebut yauma idzil masaq, tak boleh. Jadi gugurkan satu tanwin ni asal dia memang nun. Jadi nun mati. Jadi jadikan dia nun yang berbaris bawah. Yauma idzi, zi itu satu kasrah, nil masaq. Jadi begitu. Mana-mana pun kita jumpa tanwin bertemu dengan hamzah wasal, baris atas ke tanwin itu, baris bawah ke ataupun baris depan ke tanwinnya, ditambahkan nun kecil. Memang tak ada pada tulisan, tak ada pun Ustaz, memang tidak ada, kita yang ada kan, dan kita yang membacanya. Tidak ada pada rasam, ada pada sebutan. Jadi nun itu mana-mana pun dia mesti berbaris bawah. Dia tidak jadi yauma idzi nul masaq, tidak. Yauma idzinal ke, tidak. Dia mesti berbaris kasrah.
yauma idzinil masaq. Bismillah. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba, kadzdzaba, lidah kita berada antara dua gigi. Kadzdzaba. Jadi jangan lidah berada di dalam gigi. Kadzdzaba, tidak tepat. Kadzdzaba. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Yatamatta, walaupun ada tanda panjang di situ, tetapi kita berhenti. Jadi berhenti ni dua harakat saja. Yatamatta, dua saja. Dia tidak ada fungsi dah tanda panjang itu. Tanda panjang itu Mat Jaiz Mufassir itu berfungsi apabila kita sambung. Yatamatta aula laka fa'ula. Bila sambung baru panjang. Bila berhenti dua harakat. Yatamatta, sekadar dua saja. Tidak ada 3, 4, tidak. Yatamatta. Betul. Sekadar mat asli dua harakat. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Thumma dhahaba ila أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى sama kan? Yatamatta panjang, ada tanda panjang. Fa'aula pun sama. Berhenti pada fa'aula juga dua harakat. Sekiranya kita nak sambung pada ayat yang seterusnya, barulah kita panjang. Jadi hukum mat jaiz munfasil. Kalau berhenti jadi hukum mat asli saja, dua harakat saja. Thumma aula laka fa aula. Sekadar. Bismillah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu ayut, ada hamas sedikit kan, ta yang mati ayut raka, jadi tidak ada sedikit saja, tidak, kalau tak ada langsung ayut raka sudah ayut tidak ada hamasnya, tidak tepat juga. Sekadar sedikit saja, sederhana saja. Kalau banyak sangat pun, tekan sangat pun ayut, macam sin pula tak tepat juga, ada ta yang mati. Bismillah. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan Nutfatam dua harakat dulu, tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Nutfatam dua dulu situ, mim sekali lagi, nun mati bertemu mim, idgham ma'al gunnah, dua harakat lagi. Nutfatam mim maniyyin, sekali lagi idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu ya. Ada. Jadi di situ nutfatam dua, mim dua, maniyyi dua, yumna. Bismillah. Alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Alam yakun nutfatan min maniyyin ثم كان علقة فخلق فسوى.
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين dua pasangan, pasang-pasangan. Zaujaini az-zakar lelaki wal unsa perempuan. زوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Baik, balik pada atas sekali. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla man asli dua harakat, tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun, apa tuan-tuan hukum tajwid di situ? Tanwin pada ha bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, dua harakat. Wujuhun, dua harakat. Yauma idzin, dua harakat dengung di situ, tanwin bertemu nun. Ya. Ila rabbiha nazirah wa wujuhun yauma idzin basirah. Yauma idzin, iqlab di situ ya, dua harakat. Tazun wajibul gunnah, ay idgham ma'al gunnah, yuf'ala biha faqirah. Kalla majja ismun fasil idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Ini kita dah bincang sebelum ni, wa qila man raqa, saktah di situ. Sama juga pada kita bertemu pada surah Yasin ada saktah juga kan. Jadi bila sin yang kecil itu bukannya dibunyikan sinnya mas rock, tak ada. Itu sin tanda waqaf, tanda saktah. Jadi saktah yang kita dah bincangkan sebelum ini, berhenti sebentar, tidak mengambil nafas yang baharu. Wa qila man raq, di situ saktahnya ya. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffat as-saq bis-saq. Itu semua ada diwakafkan dengan qalqalah tuan-tuan. Start pada raqa, qalqalah. Firaq, qaf lagi. Wal taffat as-saq bis-saq. Pastikan kita lantunkan masaq. Kalau tidak ada qalqalah, contoh bacaan. Yauma idzinil masaq. Masaq. Tidak ada lantunan pada qaf yang diberhentikan tu. Biar berlantun tuan-tuan. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insan apa dah? Ikhfa hakiki insan ay yutraka ay nun mati bertemu ya idgham ma'al gunnah. Sudah. Alam yakun nutfatan qalqalah sekali lagi. Fatam kita dah sebut tadi, idgham ma'al gunnah. Nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Tanwin bertemu fa, ifa hakiki. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Ala di situ majja ismun fasil, yuhyi nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah, yuhyiyal mauta. Baik tuan-tuan, start daripada ayat 20 sampailah ayat 40 ni, setengah daripada Al-Qiyamah ini. Apa maksud dia? Kalla, sekali-kali janganlah begitu, jangan demikian. Jangan apa? Wahai orang yang lalai, jangan. Allah pesan, bal tuhibbunal ajilah. Sebenarnya kamu tuhibbun, mencintai, suka sangat. Ajilah. Ajilah ni ditafsirkan kehidupan dunia. Ajil ni benda yang cepat kan?
Dunia lah, kesenangan dan kemewahan ni cepat dia datang, cepat dia pergi. Itu dunia, sifat dia. Ajilah. Jangan sampai kita ni melebihi sangat-sangat kepada dunia. Itu yang disebut Nabi al-wahn. Penyakit yang ditimpakan kepada umat akhir zaman ini. Nabi kata, kamu ni ramai seperti buih di lautan. Tetapi Allah mencabut kehebatan kamu di mata musuh kamu. Orang Islam akhir zaman, dia tidak ada nampak gahnya di mata musuh, dan dihenyak-henyakkan kepada orang Islam ni, dan ditimpakan penyakit al-wahn. Sahabat bertanya, apa dia penyakit al-wahn? Cintakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, cintakan kepada kehidupan dunia, dan takut sangat kepada kematian. Cerita mati, cerita kiamat, takut, dia rasa takut. Itu termasuklah yang bercakap ni tuan-tuan. Umat akhir zaman ini ditimpakan penyakit-penyakit sebegitu. Al-wahn. Jadi tuhibbunal ajilah ni berpada-pada. Jangan sampai dunia itu melebihi daripada akhirat. Wa tadharunal akhirah, dan meninggalkan akhirat. Akhirat punya urusan dilengah-lengahkan, buat tak tahu. Tetapi urusan dunia, tu dia bersungguh kumain lagi. Tak boleh macam itu. Allah tegur. Wujuh yawma idzin nadhirah. Pada hari akhirat nanti, wujuh, muka mereka, muka orang-orang yang, tengok, yawma idzin nadhirah, berseri-seri. Orang yang beriman akan ada muka yang berseri-seri. Kenapa wujuh? Kenapa wajah, tuan-tuan? Kenapa tidak badan, tidak kaki, tangan? Allah sebut wajah ini memang menampakkan reaksi pada wajah kita, tuan-tuan. Kalau kita tengok orang yang berseri-seri, ada nampak kesan-kesan orang yang beriman. Dia tidak tengok tangan, tengok badan, dia tidak tengok wajah. Nadhirah, ini satu. Ila rabbiha nazirah. Orang yang beriman juga akan melihat, nazirah, kepada Tuhannya, melihat Tuhannya pada hari akhirat nanti, pada hari pembalasan nanti. Melihat ini, tuan-tuan, ulama tafsir, bagaimana manusia melihat Tuhan, bagaimana manusia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah dengar satu hadis. Satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat, Marwan bin Muawiyah, kalau tak silap. Kalau salah betul kan? Pada malam tersebut Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat melihat apa, tuan-tuan? Melihat bulan purnama. Purnama ni tengah bulan kan tak? 13, 14, 15 hari bulan. Nabi kata, kamu akan melihat Allah Ta'ala ka'annaka tarawna hadzal qamar. Seperti mana kamu melihat bulan purnama ini. Tu. Seperti mana kita boleh melihat bulan, tidak ada sukarnya, Nabi kata. Hadis Sahih Bukhari kan. Tak ada sukarnya untuk melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Orang-orang yang beriman, tuan-tuan, melihat, macam mana kita melihat bulan, tuan-tuan? Nabi tunjuk, kamu nanti esok masuk syurga, dapat tengok Allah Ta'ala seperti mana kamu tengok bulan sekarang. Direct. Itu di akhirat. Di dunia tidak ada, tuan-tuan. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab. Adalah ayat Quran yang lain. Tidak ada seorang manusia, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tafsir, ulama bahas, ketika Isra Mi'raj, Ustaz, Mi'raj kan Allah, Nabi jumpa Allah Ta'ala direct. Tapi dalam Quran sebut tidak boleh illa wahya, kecuali dengan pengantaraan wahyu. Allah nak cakap kepada Nabi mesej pun lalui wahyu malaikat Jibril yang hantar kepada Nabi. Lalu pengantar wahyu. Au min wara'i hijab, ataupun ada hijab, bukan direct. Ada orang bahas masa Mi'raj tu cahaya saja. Nabi Musa, wa kallama Allah Musa taklima, bercakap dengan Allah Ta'ala di atas gunung Tursina. Apa? Nampak direct? Tak nampak. Cahaya saja. Bila Allah terbitkan cahaya dia di balik bukit Tur, lalu pingsan. Falamma afaqa qala Musa sa'iqa. Nampak cahaya Allah Ta'ala, pingsan. Nabi Musa.
Tak. Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril yang hantar kan di dunia. Di akhirat ila rabbiha nazirah. Dapat tengok Allah SWT. Itu antara keinginan tuan-tuan, kita kena pasang ataupun letak dalam diri kita ni. Melihat Allah Ta'ala ini adalah satu keinginan yang perlu kita tanam cita-cita itu tuan-tuan. Dia gini tuan-tuan, contohlah kita kalau sejak daripada kecil, contoh kita bagilah kecil lagi ada orang bagi kita duit ataupun duit belanja 100 bulan. Setiap bulan masuk 100, umur sekolah masuk sekolah bagi 100, tapi tak tahu siapa yang bagi. Sekolah bagi 100 contoh kan. Dah besar, dah pergi masuk universiti, bagi lagi belanja. Sampai satu tahap ada orang kata, awak nak tahu tak siapa yang bagi? Siapa yang bagi duit kat awak ni, duit belanja? Mesti kita ternanti-nanti tuan-tuan. Kita nak tahu siapa dia yang bagi kat aku duit ni. Tak, itu manusia tuan-tuan. Ada orang yang bagi infak ni ramai tuan-tuan tak? Bagi tak bagi tahu nama yang hamba Allah kan. Ramai. Tapi bila mana kita nak di offer, disuruh, nak tahu tak siapa yang bagi ni, itu manusia. Kita rasa tahu siapa dia. Lebih-lebih lagi dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita bermacam-macam nikmat, bukan sekadar duit, ringgit, tetapi segala kesihatan, keluarga, nikmat, banyak sangat banyak. Tiba-tiba kita tidak mendambakan berjumpa dan melihat sang pemberi ni tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Kita mesti ada niat nak jumpa mana Allah Ta'ala yang bagi aku kesihatan, bagi aku gaji, bagi aku keluarga, ahli qaryah yang baik. Jangan sampai tak ada tuan-tuan. Biar kita bercita-cita nak masuk syurga, tanam betul-betul Allahumma inna nas'alukal jannah, sebab kita doa, bagilah aku ni pohon syurga, aku nak syurga ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Syurga, nak syurga, dan apa yang boleh mendekatkan aku kepada syurga itu, daripada percakapan, daripada perbuatan, apa-apalah yang boleh mendekatkan, memasukkan kita ke dalam syurga itu, biar duduk dekat dengan aku. Biar duduk dalam syurga, ila rabbiha nazirah, boleh tengok Allah Ta'ala. Macam mana nak tengok, dengan cara bagaimana, wallahu a'lam lah. Tapi Nabi sebut hadis sahih, begitulah cara dia. Subhanallah, agung kan, agung. Kemudian wa wujuhi yauma idzin basirah, orang yang tak masuk syurga, orang yang kafir, basirah, muram saja, bodoh saja mukanya. Dan ulama bahas, orang yang tak masuk syurga ni, dia tahu dia belum masuk lagi, orang belum masuk lagi syurga, dia akan tahu dia masukkan ke dalam neraka. Nampak dah wajah dia yang basirah itu, wajah dia yang muram, kusam, tak syok, tak seronok. Seumpama gini lah tuan-tuan, orang kalau nak pergi mahkamah lah, orang pesalah mahkamah, pergi mahkamah, dia tahu dah dia salah. Macam mana dia nak seronok-seronok lagi luar mahkamah? Tak mungkin. Belum masuk lagi ni, dah masuk, dah jatuh hukum, lagilah kusam muka dia. Begitulah tuan-tuan, diibaratkan orang nak masuk, tak masuk dah syurga, tempat dia derhaka, kufur, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Basirah tazunnu ayyuf'ala biha faqirah, mereka menyangka ayyuf'ala biha faqirah. 25 sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka, azab yang faqirah ni azab yang membinasakan. Kalau daripada Arab literalnya, faqirah ni tulang belakang yang menyakitkan. Tulang belakang ni, kalau manusia ni kalau sakit tulang belakang ni agak-agak sakit. Ini kita punya kira center lah. Sakit orang belakang ni kan, habis tak boleh jalan, sakit, lari tak sedap, duduk tak sedap, itu faqirah. Kalla idza balaghatit taraqi, Allah kata sekali-kali jangan begitu. Jangan apa tuan-tuan? Sekali-kali jangan. Janganlah cintakan dunia melebih. Janganlah watadharunal akhirah, jangan meninggalkan akhirat. Idza balaghatit taraqi, apabila telah sampai nyawa taraqi, ke pangkal kerongkong.
Terapi. Bahasa Inggeris panggil apa? Trakea. Bila ni Allah cerita tentang kematian. Al-Qiyamah ni, kiamah lah, kiamat kan. Kematian itu adalah kiamat kecil lah bagi manusia. Kematian. Tak? Nyawa kita ni bila mati datang, dia tarik daripada mana? Daripada atas sana. Dia akan naik daripada ujung kaki ke betis, ke pinggang, sampailah taraqi, sampai ke sini, ke rongkong halqum. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Surah Al-Waqiah, tuan-tuan. Tengok balik ayat yang akhir-akhir itu, surah akhir dia. Hulqum, berada di halqum kita. Nyawa bila berada di situ, waqila man raq, dan berkatalah 27, siapa yang boleh hadir di sisinya, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubat. Ni wa zanna annahu al-firaq, dan dia menyangka sesungguhnya itulah perpisahan ya. Perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq, dan saling bertaut. As-saq ni betis dengan betis. Banyak ulama tafsir. Betis dengan betis ni apa tu? Kematian, bila kita mati memang betis kita duduk begitulah, tuan-tuan tak? Ada terkangkang tak ada. Dah kapan tu, dah ikat dengan kain kafan, memang itulah betis dengan betis. Ada ulama tafsir pula, bila kita ditimpa kesusahan, kita ni akan tarik pakaian kita sehingga nampak betis. Terlari daripada kesusahan itu, lari daripada malapetaka itu, tuan-tuan. Kematian ini, tuan-tuan, adalah dia susahnya macam mana, tuan? Susah. Nak tinggalkan dunia pun susah, nak pergi ke hari alam akhirat itu pun satu susah, yang dua-dua susah, tuan. Tinggal dunia ni senang lah. Kita dah ada kat berapa tahun kat dunia, susah. Lagi susah, kesusahan yang kedua, malapetaka yang kedua, kalau kita tak betul-betul prepare nak melangkah ke alam akhirat itu, dua kali susah, tuan. Nak meninggal pun susah, ke depan tu tak tahu lagi nak bila dihisapnya di alam mahsyarnya, tak tahu lagi, susah. Sapu bisa. Sebab itu Allah kata jangan sampai nanti baru nyawa di sini baru. Ada wakil man rock, ada ke orang yang boleh menyembuhkan? Rock ni pernah dengar ruqyah, rock. Ruqyah ni orang yang boleh menyembuhkan. Ada ke orang yang boleh, Allah tanya, ada ke orang yang boleh tahan nyawa tu daripada pergi? Tak ada. Itu sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada waktu itu al-masaqnya, tempat kembalinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shalla. Mereka tidak apa, ayat 31, oleh sebab orang yang kafir tidak percayakan hari akhirat, maka tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya dan tidak mengerjakan solat. Pada saddaqa adalah tak mempercayai atau tak mengakui Nabi. Saddaq, tak ada mengakui Nabi, kadzib lagi kepada Nabi. Dan juga tidak salla wala salla, tak semayang. Tuan-tuan, mengakui ni kepercayaan, iktikad ni hati, tuan-tuan. Hati kena iktikad, hati betul-betul keimanan. Salla ni semayang, amalan zahir, fizikal. Jadi dua-dua kena, tuan-tuan. Jangan kita semayang tapi hati rosak, iktikad rosak, akidah tak betul. Baru-baru ni isu GISB. Semayang tak tuan-tuan dia? Semayang. Pakaian okey, tak aurat, jubah, tudung lampu, pakai niqab. Tapi bagaimana iktikad dia? Iktikad dia, sehingga kan beberapa mufti, jabatan mufti pun dah sesat, keluar fatwa sesat. Jadi tuan-tuan, kehidupan ini bukan sekadar amalan zahir, fizikal saja, sembahyang, haji, zakat dan sebagainya. Iktikad itu perlu lurus ataupun perlu suci, perlu bersih daripada segala syirik-syirik. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Mereka juga yang kafir ini mendustakan Al-Quran.
tak terima Al-Quran, tak mengakui ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tawalla, bukan tak terima saja, berpaling pula, tak nak ikut, mencaci pula Al-Quran, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Mereka ini pergi kembali kepada keluarganya yatamatta dengan sombong, belagak. Belagak, tak semayang pun ada keluarga yang baik, ada harta yang banyak. Tak ikut Al-Quran pun, ingkar pada Al-Quran pun, tak beriman pun, yatamatta, belagak, ada itu, ada ini, ada serba-serbi kemewahan duniawi. Aula laka fa'aula, lebih utama celaka kepada kamu, fa'aula, celaka. Thumma aula laka fa'aula, kemudian sekali lagi celaka, laka fa'aula, bagi kamu, laka, lebih utamalah kecelakaan bagi kamu, api neraka lah, gitu. Ayahsabul insan ayyutraka, sudah, patutkah insan, manusia ini menyangka dia ditinggalkan nanti esok? Sudah, begitu saja. Begitu saja ke? Mati begitu saja, tak ada tanggungjawab, tak ada tanya-tanya? Tak. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Allah tanya lagi, bukankah manusia itu diciptakan daripada nutfah, setitis air mani, min maniyyin yumna, min mani, setitik min mani, air mani yang dipancarkan, yang mana tidak ada nilai, tidak ada warna pun. Bila jatuh ke bumi, ayam tak patuk, itik tak sudu air mani ni. Bahkan kalau orang pun tak nak sentuh, betapa hinanya asal usul kita ni, manusia ni. Tapi bila dah besar, dia melupakan asal usul dia sebenarnya daripada setitis air yang hina. Dah besar, dah ada kesihatan, dah ada itu, dah ada ini. Sebenarnya dulu tak ada apa-apa pun. Kena ingat tu tuan-tuan. Ayahsabul insanu ayyutraka, sudah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Benar, Allah jadikan alaqah, benda air mani itu jadikan sebuku darah. Fa khalaqa, dan Allah ciptakan manusia dan menyempurnakan sifatnya. Ada tangan dua, ada kaki, ada hidung, dan semuanya sifat yang sempurna. Ada juga yang cacat tuan-tuan, tapi berapa orang je yang cacat? Yang lahir-lahir ada kecacatan, tapi banyaknya cacat. Banyak cacat ke banyak sempurna tuan-tuan? Sempurna yang banyak tuan-tuan. Sekampung kita ni berapa orang je yang mungkin lah ada yang cacat, seorang dua je. Supaya kita boleh berbezakan, bandingkan, syukurkan untuk kita yang sempurna ni dengan orang yang lahir-lahir cacat penglihatan, cacat itu, cacat ini lah. Nauzubillah. Kalau yang ada cacat pun tak ada banyak yang bersyukur. Kalau semua Allah lahir sempurna belaka, lagilah macam mana kerosakannya yang manusia. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Allah jadikan lelaki, ada pasangan lelaki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan itu yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Tentulah berkuasa. Soalan-soalan daripada Allah SWT untuk manusia berfikir. Habis surah Al-Qiyamah. Kita masuk pada surah Al-Insan, manusia. Al-Insan. Sila. Kerana apa? Kerana apa saktah? Waqilan man raqa. Antara yang boleh kita kongsikan juga, makna ayat pun boleh mempengaruhi juga, bukan mempengaruhi, memang gitu. Waqilan man raqa. Marilah, siapa yang boleh sembuhkan? Siapa yang boleh tahan nyawa itu bila disampai ke taraqi tu? itu cerita dia lah kan. Waqilan man raqa. Tak ada pun siapa-siapa yang boleh datang. Itu berarti pada man, betul. Siapa? Man raqa. Kenapa mati-mati? Kenapa mati-mati ya? Siapa yang bukan? Soalan memang tak ada. Ada yang boleh menyembuh, tapi tak ada. Itu gitu. Macam mana nak cakap? Soalan yang jawapan dia memang takkan ada orang yang boleh ruqyah macam tu kan. Supaya kita berfikir kan. Kita berfikir. Contoh dalam surah Yasin, qalu man ba'athana min marqadina
Hadza ma wa'ada rahman. Kita berhenti pada mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kamu ni? Siapa yang bangkitkan kami ni? Okey, kita berfikir. Hadza ma wa'ada rahman. Inilah janji Ar-Rahman. Untuk kita fikir, untuk manusia fikir. Sebentar. Sebentar. Sejenak. Wakilah man rafa. Ada ke orang yang dikatakan kepada mereka, ada ke orang yang siapa yang tak ada siapalah. Allah saja yang berkuasa. Tak ada siapa. Gitu. Saktah, berhenti sejenak. Dia mari mana tuan-tuan? Waqaf, ibtidak, apa semua ni. Ketika mana Nabi berbicara atau baca dengan malaikat Jibril. Nabi berhenti di situ. Jibril berhenti di situ. Nabi berhenti di situ. Sejenak di situ. Gitu. Jim, wakaf jaiz ataupun wakaf Jibril kan. Jibril berhenti di situ. Nabi berhenti di situ. Bertalaqi kan. Bertalaqi lah. Allah bagi tahu Jibril, Jibril bagi tahu Nabi, Nabi ikut. Begitu sampai 30 juzuk tuan-tuan. Talaqi. Nabi pun bertalaqi dengan Jibril. Kita ni lebih-lebih lagi lah tuan-tuan, kena cari orang, cari guru, cari ustaz, talaqi, baca depan-depan. Jadi dekat Mesir memang budaya dia memang baca seorang-seorang tuan-tuan. Syekh ni saya baca. Pergi sehari baca 5 muka, 6 muka, 1 juzuk. Seorang, Syekh dengar seorang ya, one by one. Supaya kita baca Syekh boleh tegur. Ya, salah sikit pun tegur. Kalau baca ramai-ramai ni boleh tegur juga, tapi ayolah ramai. Dia at-talaqi ni dia punya memang daripada Nabi Muhammad SAW dengan Jibril. Personal kan? Di Gua Hira. Mula-mula sekali Nabi berjumpa dan diulang-ulang ataupun diturunkan mengikut keadaan semasa. Ke mana pun Nabi dengan Jibril alaihissalam. Itu tuan-tuan. Sebab itu bila baca Quran ni tuan-tuan, selain kita baca dia, tadabbur dia tu, ini Nabi, kaedah Nabi SAW. Nabi kita, kaedah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi payahlah tuan-tuan, takkan nak baca seorang-seorang kat masjid kecuali dia memang ada kelas seorang-seorang, one to one lah. Itu ada juga ustaz-ustaz. Dulu pun saya ada buat juga kelas-kelas yang seorang-seorang lah tuan-tuan. Supaya kita lebih, sekarang pun ada juga dewasa lah, balik kerja, ada seorang anak muda di Kelang tu, dia balik kerja, habis pukul 5 main gym dulu. Habis tu malam sampai rumah baru dia tasbih dengan saya, baca setiap malam, 3 kali seminggu. Betul. Saya pernah ajukan kepada beberapa masjid lah, macam mana kita nak tahu. Contoh saya nak tahu, kalau tuan-tuan baca, kita boleh dengar, saya boleh dengar, tapi adakah saya tahu betul salahnya? Kita tahu secara gitu je lah, random je lah. Tapi yang moleknya adalah mic tu. Kalau ada mic yang sorang-sorang. Jadi itu pengajaran dan pembelajaran yang ya mungkin jarang masjid buat macam itulah. Imam baca dan makmum ikut, boleh juga. Tapi itulah kalau moleknya, bukan molek lah, maksudnya kalau nak belajar lah, kita ni nak belajar tuan-tuan, nak belajar betulkan bacaan, makhraj huruf, sifat huruf itu, ataupun soalan kedua kita nak beramal. Kita baca Mul Yasin ramai, itu amalan kita lah. Sesi pembelajaran ni kaedah dia, cara dia mungkin lebih sesuai satu-satu lah, supaya kita tahu ni kena betulkan lagi ni, betul kaedah. Ada ya, betul. Betul. Itu pengajian yang pengajian Quran lah, pengajian Quran lah memang subuh.
Satu muka. Ha, ha. Satu muka okey, boleh. Satu muka tu boleh lah, ha. Kejap je. Ha. Maksudnya kita ikut imam, kaedah imam. Sekurang-kurangnya kita ikutlah. Ha. Tak tahulah kalau kita nak cek satu-satu sifat huruf, makhraj huruf memang agak lama lah kan. Ha. Ikut tu memang terbaik lah bacaan gitu. Jadi kalau yang terbaik lagi adalah seorang-seorang. Itu memang kita tahu kelemahan kita. Kita ni, belajar kita ni tuan-tuan, mari ke Syubra, mari ke Mesir tu, semua dah hafal Quran tuan-tuan. Semua dah Al-Hafiz lah kiranya. Dia, kalau bacaan tu, kira ustaz sini tu dah semak dah. Ada ustaz Malaysia tu dah semak satu-satu. Tapi bila seorang-seorang dengan Syekh Arab, lahjah Arab ni, pun ada salah lagi tuan-tuan. Walaupun Al-Fatihah, bila kita itu bukannya pergi ni tak erti baca Quran, baru nak belajar kalau tak. Maksudnya bila kita Iqra'ul Quran biluhunil Arab, bacalah Al-Quran kata dengan lah Arab, dengan lahjah ataupun bunyi Arab lah. Bunyi Arab, jangan kita baca bunyi Jawa kan. Jadi kena Arab ni kena menghadap Pak Arab jugalah kan. Arab yang masyayikh lah, yang berilmu lah. Yang tak berilmu subhanallah lah. Jadi begitu tuan-tuan. Gitulah pembelajaran. Kalau kita Quran ni, dia tak kira cepat habis ke apa, dia lagi layan, lagi seronok tuan-tuan sebenarnya. Lagi lama, lagi ni, lagi syok. Zub seronok tuan-tuan. Zub baca Quran tuan-tuan. Susah nak dapat tu. Zub solat, zub puasa, rasa seronok, rasa nyaman, rasa tenang dengan Quran. Allah kata mengingati Allah itu hati akan tenang. Jadi kalau baca Quran hati pun tak tenang, macam mana tuan-tuan? Masalah tu. Adakah kita sekadar baca je? Tak tenang, lagi serabut ada. Susahlah apalah. Susah juga. Jadi kita carilah mana-mana peluang untuk kita jumpakan jalan yang cantiklah untuk Al-Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kita berhenti dulu pada akhir Al-Qiyamah ini. Kita sambung pada insan, pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf terkasar bahasa, terkata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah.